Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini apabila saya memuat naik video yang berjudul Menjawab Fitnah Dr. Haris bahawa Dr. Rozaimi berlakon di masjid yang kosong, Dr. Haris telah memuat naik video jawapan balas ke atas saya dengan judul Kapten Hafiz Putar Belit demi Dr. Rozaimi. Ada udang di sebalik mi kah? Okey. Link bagi video ini saya berikan dalam kotak description. Dr. Haris ni adalah seorang individu yang dia tak belajar daripada pengalaman. Sebelum ini, telah pun beberapa kali saya react ke atas video beliau. Saya mengkritik video beliau. Dan beliau membuat video jawapan balas, di mana video jawapan balas tu lebih memburukkan suasana. Dan ini yang saya sebut sebagai a failed damage control. Satu damage control yang gagal. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin pertama kali mendengar tentang damage control ni, ia asalnya digunakan di pelantar minyak, di mana apabila berlaku kebocoran ke, kebakaran ke, kerosakan teknikal ke, maka para jurutera, para technician di pelantar minyak itu akan bertungkus lumus untuk mengurangkan kerosakan yang sedang berlaku, kebocoran ke, kebakaran ke, mengurangkannya, meminimalkannya sehingga akhir mensifarkannya. Ini disebut sebagai damage control. Dan kemudiannya damage control ini juga digunakan dalam bidang-bidang lain, termasuklah juga dalam bidang public speaking, dalam bidang bercakap ni, bila dah cakap benda yang salah, bila buat video yang lain, betulkanlah apa yang salah tu. Tetapi Dr. Haris ni damage controlnya selalu gagal. Bukan meminimalkan, bukan mensifarkan, tapi jadi negatif. Gagal sebab video yang beliau buat untuk damage control video asalnya tu lebih memburukkan lagi suasana, lebih memburukkan lagi bagi pihak Dr. Haris. Dan ini tidak lain tidak bukan menunjukkan Dr. Haris ni memang, kalau bahasa yang orang biasa sebut dalam media sosial ini apa? Koyak. Dan ini ialah koyak sekoyak-koyaknya. Maka saya akan buktikan bagaimana dalam video jawapan balas beliau ini yang berjudul Kapten Hafiz Putar Belit demi Dr. Rozaimi ada udang di sebalik mi kah? Berlaku contradiction, berlaku perselisihan, berlaku pertentangan dengan video beliau yang asal yang berjudul Kuliah di Masjid Kosong. Okey, saya akan buktikan beberapa daripadanya. Yang pertama ialah dalam video yang asal tajuknya sendiri ialah Kuliah di Masjid Kosong. Dalam tu pun beliau sebut Masjid Kosong. Bahkan ada juga teks dalam video itu. Rupanya Kuliah Dr. Rozaimi di Masjid Kosong tanda soal. Yang ini ni menarik ni. Dr. Haris, beliau dalam video-video lain, bila dia mengkritik atau react kepada video orang lain, lazimnya dia fokus kepada grammar atau tata bahasa atau penggunaan perkataan. Sebab dari sudut dalil, dari sudut hujah, dari sudut ilmiah, beliau memang tak mampu. Yang beliau mampu ialah nak betulkan dari sudut tata bahasa. Tapi kita tengok sendiri, tata bahasa yang dia gunakan, rupanya Kuliah Dr. Rozaimi di Masjid Kosong tanda soal. Bila ayat tu dimulakan dengan rupanya, itu telah menjadi satu kenyataan. Macam mana pula boleh diakhiri dengan tanda soal? Kalau nak diakhiri dengan tanda soal, hendaklah ia bermula dengan sesuatu yang menunjukkan soalan seperti adakah kuliah Dr. Rozaimi di Masjid Kosong? Kan? Okey. Baik, tak apa. Jadi ini video asal. Kuliah di Masjid Kosong. Akan tetapi, walaupun namun begitu menariknya, dalam video jawapan balas Dr. Haris kepada saya, Masjid Kosong telah diubah menjadi ruang kosong. Merujuk kepada ruang antara kru kamera dan juga meja penceramah. Bukan sekali kita kata apa? Syntax error. Tak, saya kira diulangi sehingga 6 kali. Ruang kosong, ruang kosong, ruang kosong. Tak sebut lagi dia masjid kosong. Bererti secara tidak langsung, Dr. Haris sendiri telah mengakui kesilapannya dalam video pertama memfitnah Profesor Dr. Rozaimi kononnya berkuliah di masjid yang kosong. Beliau sendiri akui kesalahannya dan dalam video jawapan balas, ia telah menjadi ruang kosong. Okey, saya mainkan. Saya mainkan mula-mula video jawapan balas Dr. Haris kepada saya dan dengar dia sebut ruang kosong. Saya mainkan sekarang.
Saya nak menjawab sedikit sahaja terhadap video Kapten Hafiz yang cuba nak mempertahankan Dr. Rozaimi terhadap video saya yang menunjukkan kuliah Dr. Rozaimi di hadapan ruang yang kosong itu. Okey, ruang kosong ya. Dan ini macam saya katakan tadi, berulang saya kira paling kurang 6 kali. Okey, kita dengar balik video asal. Video asal tajuk pun dah memang Dr. Rozaimi kuliah di masjid kosong. Opening video tu pun sendiri dah sebut masjid kosong. Saya mainkan ya. Baru-baru ni kita mendapat cerita di belakang tabir bagaimana kuliah Dr. Rozaimi di masjid yang kosong. Okey, jadi telah berubah ya, masjid kosong kepada ruang kosong, dan ini secara tidak langsung telah membuktikan bahawa Dr. Haris sebenarnya mengakui kesalahan dia dalam memfitnah Profesor Dr. Rozaimi berkuliah di masjid kosong ataupun berlakon di masjid kosong. Lalu dia pun ubah menjadi ruang kosong. Padahal tentang ruang kosong itu pun saya telah jawab dalam video asal saya tu, yang berjudul menjawab fitnah Dr. Haris bahawa Dr. Rozaimi berlakon di masjid yang kosong. Saya telah jawab bahawa ruang itu sememangnya kosong kerana ia ruang antara kru kamera dan meja penceramah, maka tak sesuai untuk para hadirin duduk di situ sebab nanti mereka berjalan ke bangun ke apa. Tu yang pertama. Yang kedua, Profesor Dr. Rozaimi sendiri apabila sedang memberikan kuliah, beliau tidak memandang ke bawah meja penceramah. Sebaliknya, beliau pandang jauh. Pandangan jauh itu menunjukkan beliau memandang lebih jauh daripada sekadar ruang di hadapan, yang ruang kosong yang dimasukkan oleh Dr. Haris tu. Kenapa sebutan? Kerana kebanyakan yang hadir, mereka duduk jauh bersandar di dinding, bersandar di dinding masjid yang besar itu. Telah saya jelaskan dalam video saya asal ya. Jadi dalam pembuktian pertama ini dua perkara ya. Pertama, Dr. Haris telah contradict himself, telah menyelisihi dirinya sendiri antara video jawapan kepada saya dan juga video asalnya Dr. Rozaimi kuliah di masjid kosong. Kedua, secara tidak langsung membuktikan bahawa Dr. Haris sendiri menyedari kesalahannya, lalu dia nak minta maaf tak boleh sebab ego tinggi kan. Lalu tak apalah, secara senyap-senyap, orang yang tak sedar akan sedar, orang yang tak tahu tak akan sedar apa ke, dia telah ubah menjadi ruang kosong. Okey, baik, ini yang pertama. Yang kedua, pembuktian kedua tentang contradiction ini, Dr. Haris versus Dr. Haris, ialah Dr. Haris berkata kepada saya, baguslah, Alhamdulillah, nak mempertahankan Dr. Rozaimi, tak ada masalah, niat yang baik. Okey, jadi dia memuji saya bahawa baguslah, Alhamdulillah, nak mempertahankan Dr. Rozaimi, tak ada masalah, niat yang baik. Okey, tetapi kemudian dia kontradik, dia menyelisihi, dia menentangi kenyataannya itu dalam video yang sama juga. Baik, saya mainkan dulu apa pujian beliau kepada saya, kemudian saya mainkan saya mainkan dulu pujian beliau kepada saya. Baguslah, Alhamdulillah, nak mempertahankan Dr. Rozaimi, tak ada masalah, niat yang baik. Okey, pendek sangat ke? Kita mainkan sekali lagi sebab kita sukalah ada orang puji kita kan. Alright, saya mainkan sekali lagi. Baguslah, Alhamdulillah, nak mempertahankan Dr. Rozaimi, tak ada masalah, niat yang baik. Okey, alright. Sekarang saya mainkan pula dalam video yang sama, seminit lebih sikit kemudian dia contradict himself. He contradicts himself. Dia menyelisihi dirinya sendiri. Ya. Kita dengar pula apa dia kata. Hanya seminit lebih sikit selepas itu saja. Kita dengar. Satu lagi yang peliknya Kapten Hafiz ni, saya lihat Kapten Hafiz sangat kuat nak mempertahankan Dr. Rozaimi. Kita heran Dr. Mazhar pun bila saya buat sesuatu video terhadap Dr. Mazhar, Kapten Hafiz tak masuk campur pun. Tak mempertahankan Dr. Mazhar. Tapi bila saya buat video terhadap Dr. Rozaimi, mesti Kapten Hafiz akan kalang kabut nak reply, menarik perhatian. Dia kata di awal videonya, menarik perhatian dia, Kapten Hafiz. Kan? Apabila saya buat video Dr. Rozaimi. Pelik kenapa Kapten Hafiz sangat seronok, sangat bersemangat nak mempertahankan Dr. Rozaimi. Adakah sebab Dr. Rozaimi rektor Quips? Ini satu soalan. Jangan kata saya nak fitnah pula. Saya tanya, adakah sebab Dr. Rozaimi rektor Quips dan Kapten Hafiz nak minta sertifikat ataupun sijil percuma daripada Dr. Rozaimi?
Rektor Quips kan. Dr. Mazhar tak pertahan pula. Orang lain saya komen tak pertahan. Tapi bila Dr. Rozaimi saya komen, mesti laju Kapten Hafiz nak mempertahankan Dr. Rozaimi. Ada apa-apa ke? Ada udang di sebalik mi ke? Ya, Kapten Hafiz? Okey. Nampak tak? Dengar tak macam mana dia dengan begitu jelas? Pada awalnya memuji saya dengan baguslah. Alhamdulillah nak mempertahankan Dr. Rozaimi. Tak ada masalah. Niat yang baik. Kemudian dia boleh pula kata macam yang kita baru dengar ya. Kononnya nak dapat sijil ataupun sertifikat daripada Rektor Profesor Dr. Rozaimi ya. Dalam contradiction ini juga terbukti satu perkara lain yang ada pada diri Dr. Haris, yang ini kejahilannya tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ajaran basic dalam Islam, di mana salah satu ajaran basic, salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita membela saudara seagama kita yang dizalimi. Hadisnya masyhur ya, saya bacakan sekarang ini. Hadis daripada Sahih Bukhari nombor 6438. Jika penomoran Fathul Bari, hadis nombor 6952. Saya baca terjemahannya sahaja. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengarnya ya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tolonglah saudaramu, baik yang zalim atau yang dizalimi." Lalu ada seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, saya maklum jika dia dizalimi. Namun bagaimana saya menolong padahal dia yang zalim?" Rasulullah SAW menjawab, "Engkau mencegahnya atau menahannya daripada berbuat zalim. Itulah cara menolongnya." Okey, jadi memang kita sebagai seorang Muslim, kita menolong saudara kita yang dizalimi. Jadi kebetulan hari tu saya free dan perkara ni perkara teknikal. Tak apalah, biarlah saya yang hendak menolong menjawab fitnah terhadap Profesor Dr. Rozaimi kerana bagi saya beliau dizalimi kan. Itu pun kamu tak faham. Lalu kamu fikirkan tentang sertifikat lah, tentang sijil lah, ada apa? Udang di sebalik mi lah. Okey. Tentang hadis ini kan, bantulah saudaramu baik yang zalim atau dizalimi. Okey, saya membantu saudara saya yang ini Profesor Dr. Rozaimi yang dizalimi. Kenapa saya tak bantu Dr. Haris yang bertindak zalim? Sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya ni ada banyak video react terhadap Dr. Haris. Dan antara video-video tu ada yang saya berpesan kepada beliau agar jangan melakukan sedemikian ataupun bertakwalah kepada Allah. Dr. Rozaimi kan, Profesor Dr. Rozaimi pun dalam isu doa makan tu, dalam isu doa makan, dalam isu sesiapa yang tidak beriman kepada hari akhirat dia masih Muslim, Dr. Rozaimi pun telah memberi nasihat kepada Dr. Haris ya dalam hal ini. Demikian juga baru-baru ini 2-3 minggu lepas, Ustaz Noderus ya daripada Sidang Kalam juga telah mengadakan pertemuan dengan Dr. Haris ini dan telah pun memberi nasihat. Dan perkara ini ada dijelaskan oleh Ustaz Noderus dalam Facebooknya. Link saya bagi dalam kotak description. Jadi saya, Profesor Dr. Rozaimi, Ustaz Noderus dan mungkin ada orang lain telah pun menasihati Dr. Haris daripada sikapnya yang berbuat zalim kepada orang lain. Tapi dah tak makan tu macam mana kan? Kita hanyalah menasihatkan. Okey, baik. Pembuktian ketiga pula. Bukti ketiga bukanlah daripada video tetapi daripada komen. Daripada ruang komen ataupun daripada komen yang diberi terhadap video Dr. Haris yang menjawab saya. Video tu, Kapten Hafiz putar belit demi Dr. Rozaimi ada udang di sebalik mi. Di ruang komen itu ada sahabat-sahabat yang telah tangkap layar, telah screenshot dan forward kepada saya. Tengok tu ada contradiction ya. Okey, saya bacakan sekarang ni sebagaimana yang saya tunjukkan, saya bacakan. Seorang komentar, seorang yang memberi komen bernama Firdaus Wahab. 2 days ago, 2 hari lepas ya. Dia tulis, "Aduh Haris, takkan balas 1 point je. Ada lagi point lain yang Kapten Hafiz cakap." Okay, dan sebagainya, dan sebagainya. Takkan balas pasal kelas je.
pasal cakap seolah-olah ramai orang tu, okey, panjang pula saya nak baca, tak apa. Yang penting ialah apa jawapan Dr. Haris ya. Dr. Haris jawab apa? Banyak saya nak balas video Kapten. Tunggu masa ya, ada yang lebih penting. Kuat belik Kapten ni. Nanti tuan tengok sendiri, harap dapat buka minda. Jadi daripada balasan Dr. Haris ni, banyak yang dia nak balas. Memang dia nak balas tapi dia busy sikit. Tunggu masa ya. Dan dia suruh tuan tengok sendiri, harap dapat buka minda. Okey, jadi banyak yang nak balas tapi sibuk sikit. Okey, sibuk kita maklum, tak apa, banyak yang nak balas. Alright. Sama juga 2 days ago, maknanya dalam hari yang sama, seorang lain pula komen bernama Muhammad Hasnan. Okey, dia pula tulis komen, satu isu je Dr. Haris komen. Adakah poin-poin lain Kapten Hafiz benar? Okey, Dr. Haris jawab apa? Bukankah saya ada sebut dalam video ini, poin yang lain juga sama, penuh manipulasi dan naratif, jawab tak kena pada tempat. Waste time untuk respon satu-satu. Tadi kata memang banyak nak jawab, tapi tunggu masa ya, ada yang lebih penting. Sekarang ni waste time, membazir masa untuk respon satu-satu. Kan kontradik tadi. Mula-mula dia kata dia akan jawab satu persatu ataupun banyak nak jawab, cuma dia sibuk, kita apa. Sekarang ni dia kata membazir masa pula nak jawab. Ke tak boleh jawab, wahai Dr. Haris. Nampak ya, dalam hari yang sama, sebab komen pertama 2 days ago, komen kedua pun 2 days ago, maknanya dalam hari yang sama, dia boleh contradict himself. Okay. Demikianlah Dr. Haris Ismail ni ya. Batu judul video Dr. Haris versus Dr. Haris. Baik. Saya akhiri video ini dengan satu lagi ataupun dengan satu kenyataan. Ini saya dah pastikan bukan tanda soal, satu kenyataan Dr. Haris bahawa saya ni perkara standard yang saya lakukan ialah sekian, tetapi antaranya ialah membaca atau menggunakan kitab yang tak ada kena-mengena. Okey, kitab yang tak kena-mengena akan digunakan. Saya tertanya-tanya bila pula dalam video saya yang asal tu saya buka kitab. Tapi tak apalah, mungkin Dr. Haris masukkan video yang lain. Jika demikian, saya minta Dr. Haris buktikan dalam video manakah saya buka kitab yang tak ada kena-mengena dalam topik yang sedang saya bahaskan. Sebab it is a statement, ia adalah satu kenyataan. Jadi saya minta bukti dalam video yang manakah saya telah membuka atau menggunakan kitab yang tak ada kena-mengena. Ayuh kita dengar apa yang beliau katakan. Ini adalah perkara yang standard, Kapten Hafiz. Twist perkara yang tak related, kitab-kitab ulama' yang tak ada kena-mengena pun akan digunakan. Dihujahnya perkara-perkara yang tak related, orang yang dengar macam, oh bijak, Kapten Hafiz bijak, kan? Aduh, kan Kapten Hafiz. Okey ya. Jadi minta bukti ya, kitab apa yang tak ada mengena yang saya gunakan tu, minta Dr. Haris buktikannya supaya ia bukan semata-mata fitnah, tetapi memang saya salah guna kitab. Saya pun tak tahu apa pasal. Jadi itulah beberapa poin yang ingin saya highlightkan. Dr. Haris. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.